Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam minggu ini di siri The Strata Talk Show yang dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate. Baik, nama saya Amiza dan saya akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Okey, bagi mereka yang baru menonton episod kami pada kali ini, The Strata Talk Show adalah satu ruang bagi membincangkan tentang kes atau isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan strata di Malaysia, di mana kami akan membawakan panel-panel jemputan atau industri expert bagi membincangkan pandangan tentang topik-topik yang berkenaan dengan strata management di negara kita. Okey, jadi bersama kami dalam episod ke-29 kali ini ialah Surveyor Muhammad Rosizha Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Pesuruhjaya Bangunan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Topik yang akan dibincangkan hari ini ialah berkenaan tentang penyelesaian pertikaian secara berkesan berkaitan isu dalam skim strata. Okey, bagi anda yang ingin memberikan soalan berkaitan tentang topik ini, sila ajukan soalan anda di ruangan komen di bawah dan kami akan cuba untuk menjawab soalan yang diberikan dalam tempoh masa ini. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput panel jemputan kami, Surveyor Muhammad Rosizha Abdul Rahim bagi meneruskan sesi ini. Silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Amiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Excel Academy Real Estate kerana menjemput saya bagi episod kali ini untuk Strata Talk Show. Okey, untuk episod kali ini, saya ada slide yang ingin dikongsikan bersama. Okey, berkenaan dengan tajuk penyelesaian pertikaian secara berkesan berkaitan isu dalam skim strata. Okey, seperti mana kita tahu, secara dasarnya sama ada kita tinggal di kawasan bertanah ataupun kawasan bertingkat, isu pertikaian di antara kawasan kejiranan itu sentiasa wujud. Jadi tidak menjadi suatu keadaan yang pelik apabila kita di dalam kawasan skim strata yang mempunyai pelbagai karenah, pelbagai isu, pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan mungkin dalam sesuatu skim strata itu yang mempunyai bilangan petak yang terlalu banyak. Jadi pelbagai ragam, pelbagai sikap pemilik-pemilik petak, sama ada mereka yang tinggal itu adalah merupakan pemilik petak, penyewa ataupun saudara mara kepada pemilik petak. Kita boleh tengok ragam-ragam setiap sikap manusia yang tinggal di skim strata itu adalah pelbagai. Jadi ingin saya petik maksud pertikaian daripada satu kajian yang dijalankan oleh Kumaraswamy dan juga Yogeswaran yang menyatakan pertikaian adalah satu keadaan di mana satu dakwaan atau tuntutan oleh suatu pihak yang dinafikan oleh suatu pihak lain dan penafian itu tidak dapat diterima. Jadi kalau kita tengok pada kenyataan yang dibuat oleh Yogeswaran dan Kumar yang menyatakan sesuatu pertikaian itu berlaku dan ianya adalah perbalahan di antara dua pihak atau lebih dan ianya tidak dapat diterima oleh mana-mana pihak. Jadi boleh dikatakan sesuatu pertikaian itu tidak dapat mencari suatu jalan penyelesaian di mana setiap pihak itu ingin menegakkan bahawa mereka adalah di pihak yang betul. Ya, seperti kata pepatah, menegakkan benang yang basah. Okey. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang boleh berlakunya pertikaian? Okey. Jika kita lihat dalam kajian yang dijalankan oleh Dr. Faizal Kamarudin pada tahun 2014, antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pertikaian adalah kurang sense of belonging. Maksudnya apabila kita berada di dalam satu kawasan skim strata itu, kita berada di dalam kepompong diri kita atau petak kita sendiri, tetapi kita tidak melihat kepada kawasan di luar, iaitu harta bersama itu adalah merupakan harta yang dimiliki secara bersama di antara semua pemilik petak. Jadi kita merasakan bahawa
kita menjaga petak kita sendiri tetapi kita tidak menjaga harta-harta bersama yang berada di luar itu sendiri, yang mana ianya merupakan adalah salah satu sense of belonging yang di antara yang lain yang saya boleh cakap, apabila kita menjaga harta yang ada di kawasan sekitar, harta bersama, begitu juga kita perlu menjaga ianya seperti mana kita menjaga diri kita sendiri, ya. Jadi kita di antara yang lain juga tiadanya kurangnya toleransi, ya. Kalau kita hidup berjiran, kita perlu ada satu sikap toleransi di antara sesama kita. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita faham dalam diri kita setiap manusia ini ada sikap egonya, tetapi sejauh mana ego itu boleh pergi, sekiranya kita mewujudkan satu toleransi di antara satu sama lain, ya, kita boleh menerima sesuatu apa jua perkara yang kita boleh tolerate atau kita boleh bertolak ansur. Jadi pada saya pertikaian itu mungkin boleh dikurangkan atau mungkin juga boleh diselesaikan. Okey. Selain itu juga kurangnya kesatuan. Okey, apa maksud kesatuan ini? Kesatuan ini adalah maksud bekerjasama. Apabila kita berada di dalam satu skim strata, kita seolah-olah berada di dalam satu kerajaan yang sama. Kita ada di dalam satu kawasan yang harus bersatu padu. Ya, JMB itu sendiri atau MC itu sendiri adalah merupakan menteri-menteri yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan oleh pemilik petak yang merupakan pengundi yang melantik mereka untuk melaksanakan atau menjalankan apa-apa jua dasar yang telah ditetapkan sewaktu mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung tergempar. Itu perkara-perkara yang perlu diletakkan secara bersama. Apa yang dimaksudkan kesatuan? Maksudnya pemilik petak haruslah bekerjasama dengan jawatankuasa, begitu juga jawatankuasa perlu bekerjasama dengan ejen pengurusan yang dilantik dan sebaliknya. Okey, selain itu juga kurangnya sikap saling hormat menghormati. Kita faham seperti mana saya maksudkan, seperti mana saya nyatakan tadi, setiap manusia itu mempunyai sikap ego dalam diri mereka sendiri, ya. Mereka merasakan mereka harus dihormati, tetapi hormat menghormati itu adalah merupakan satu sikap yang paling mulia pada saya, yang kita perlu titik beratkan atau diwujudkan sejak dari kecil lagi. Kita perlu hormat jiran kita. Apa jua yang perkara-perkara baik itu perlu kita kongsi bersama. Saya merasakan bahawa sikap hormat menghormati itu adalah sesuatu yang paling baik yang perlu diamalkan oleh setiap pemilik petak untuk hidup berjiran. Okey. Contoh pertikaian yang boleh saya petik untuk kawasan-kawasan strata ini, antara isunya, kalau kita tengok, ini isu yang paling banyak sekali yang dihadapi mungkin di kawasan-kawasan skim strata. Antaranya, petak parkir awam telah didominasi oleh individu tertentu. Perkara ini bukan sesuatu perkara baru dan ianya sehingga sekarang masih lagi tidak dapat satu penyelesaian yang konkret, untuk isu dan masalah ini. Ya, apa yang dimaksudkan petak parkir awam didominasi ini selalunya merujuk kepada perumahan-perumahan kos rendah, yang mereka hanya membeli petak sahaja tetapi mereka tidak ada petak aksesori. Petak aksesori itu merupakan petak parkir. Petak parkir itu adalah merupakan harta bersama. Okey, jadi mereka merasakan bahawa mereka ada hak ke atas petak parkir itu. Mereka meletakkan objek sebagai orang cakap dalam bahasa pasarnya chop parking. Ya, saya beli rumah ni daripada awal dulu. Ya, saya memang dah parking kereta saya di hadapan petak parking yang saya dapat adalah berhampiran dengan petak rumah saya. Jadi saya dah lama dekat sini, dah 10-15 tahun. Jadi ini adalah petak saya. Jadi dia kena faham konsep harta bersama, dia kena faham konsep bertolak ansur macam tadilah. Ya, maksud parkir awam tu ianya merupakan petak yang dikongsi secara bersama. Jadi konsep first come first serve itu haruslah diamalkan. Jadi kalau saya sampai dulu, saya dapat petak itu adalah merupakan petak saya untuk hari itu sahaja. Mungkin esok saya dah keluar, orang lain akan masuk. Jadi saya tak boleh meninggalkan sebarang objek di atas tu. Ya, sebab itu peranan, kalau kata management atau JMB MC nak ambil tindakan, memang tak ada masalah. Sebab itu adalah
telah diletakkan atau disyaratkan dalam Akta Pengurusan Strata di bawah jadual ketiga untuk harta bersama, ya, pengurusan kawasan tempat letak kereta. Ianya itu yang dimaksudkan petak parkir awam. Ianya juga terjadi sekiranya ianya merupakan blok title, iaitu title hanya ke atas blok sahaja. Tapi parkir yang ada di kawasan sekitar itu adalah telah merupakan kawasan publik, kawasan awam yang dimiliki oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi tak ada maksud dominasi ke atas petak parkir, ya. Jadi peranan yang pertama harus dimainkan adalah sikap pemilik petak itu sendiri seharusnya faham maksud petak parkir awam, ya. Perlu faham, maksudnya kena kongsi bersama, bukannya didominasi atau dimonopoli oleh satu pihak sahaja. Okey, selain itu juga seringkali kita dengar juga anak-anak jiran dari petak atas sering berlari-lari, ya, dalam rumah menyebabkan bunyi bising. Jadi perkara ini memang biasa terjadilah, ya. Jadi memang aduan tu pun masuk sentiasa ke pihak COB. Jadi apa penyelesaian dia? Sebenarnya yang perlu diselesaikan adalah kedua-dua pemilik petak itu sendiri. Yang mereka perlu ada rundingan sesama sendiri untuk meletakkan mencari titik penyelesaian, titik noktah apa yang perlu dilakukan. Maksud yang itu saya cakap tadi, kurangnya sikap hormat menghormati. Apabila kita hormat jiran kita, kita faham, ya, kita juga berada di mungkin jiran kita di bawah tidak selesa apabila kita di atas membuat bising perkara yang sama juga yang kita hadapi apabila kita berada di bawah dan pemilik petak di atas membuat bising. Itu harus, saya rasa, perkara paling asas yang perlu ada bagi setiap pemilik petak. Okey. Perkara-perkara lain, antara contoh pertikaian lain, mungkin jiran-jiran selalu bersembang di koridor pada waktu malam, ya. Jadi saya rasa perkara ini perkara common, ya, yang saya rasa kita sebagai manusia, kita kena faham situasi orang-orang di kawasan sekitar kita. Jadi apa penyelesaian dia? Mungkin kita sendiri sebagai mungkin, ya, kalau kita tegur mungkin orang akan marah. Tapi mungkin ada cara yang perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi kepada cara ini. Mungkin kaedah-kaedah tertentu dalam cara teguran, bukannya kita tegur dengan cara yang kasar, mungkin cara-cara yang halus, cara-cara yang memberikan pendamaian, ya, di antara kita, sebab kita hidup berjiran, sebab hari-hari kita akan nampak orang yang sama saja, ya. Okey. Selain tu, kenapa perlu diselesaikan? Okey, kenapa pertikaian tu perlu diselesaikan? Ianya adalah kerana apabila ianya menjadi perkara umum, ya, ianya juga adalah bagi menjaga hubungan baik di antara kedua-dua pihak dan juga mengelakkan kos berlanjutan. Apakah yang dimaksudkan mengelakkan kos berlanjutan tu? Mungkin kalau saya tak puas hati, tak ada satu penyelesaian daripada management, tak ada satu penyelesaian juga daripada pihak berkuasa, jadi saya terpaksa ambil tindakan mahkamah atau tindakan sivil. Jadi apabila melibatkan tindakan sivil ini, ianya akan melibatkan satu kos yang tinggi kepada pengadu, kepada individu berkenaan, dan ianya akan berlanjutan dalam tempoh yang panjang dan akan melonggarkan hubungan kejiranan itu sendiri. Sebab kita faham mungkin jiran yang kita nak dakwa itu adalah jiran di sebelah rumah kita, ya. Sebab nanti lambat laun kita akan jumpa juga, hari-hari kita akan jumpa. Kita keluar rumah, mungkinlah kita keluar rumah, balik rumah kita tak jumpa, tapi mungkin satu hari nanti kita akan berjumpa juga. Jadi saya rasa untuk mengelakkan kos berlanjutan ini, ianya perlu diselesaikan di peringkat awal. Mungkin perkara-perkara kecil itu tidak perlu dibesarkan, ya. Mungkin perkara-perkara yang remeh macam yang saya cakap tadi, yang contoh-contoh pertikaian tadi, boleh diselesaikan di peringkat JMB-MC, di peringkat pemilik petak itu sendiri. Okey, seterusnya objektif bagi penyelesaian pertikaian ini adalah untuk mengekalkan persekitaran kejiranan yang sejahtera dan mempunyai hubungan yang baik. Jadi kalau tak ada, macam yang saya cakap lah, kalau tak ada toleransi di antara setiap pemilik petak, jadi bagaimana kita nak wujudkan kawasan persekitaran kita adalah kawasan yang sejahtera, kawasan yang baik, kawasan yang aman, kawasan yang selesa untuk kita tinggal. Jadi apabila kita
merasakan diri kita selalu sahaja mewujudkan pertikaian itu, kita akan rasa kita tak selesa untuk balik rumah. Ya, hari-hari tak wujudnya frasa rumahku, syurgaku. Jadi tak ada dekat situ. Jadi ia akan jadi rumahku mungkin nerakamu. Jadi perkara itu perlu dielakkan sebab kita nak tinggal di situ mungkin sampai nafas kita yang terakhir, ya. Mungkin juga untuk generasi-generasi akan datang, ya. Jadi kita kena bagi satu impak yang baik kepada generasi akan datang supaya mereka tidak meneruskan pertelingkahan atau pertikaian itu sampai bila-bila, ya. Okey, seterusnya apa yang cepat dan murah untuk menyelesaikan sesuatu pertikaian? Okey, first yang pastinya bukan beradu kekuatan sebab kita bukan nak menyelesaikan suatu pertikaian dengan menggunakan kekerasan atau menunjukkan menggunakan sesuatu kaedah yang tunjuk saya hebat, saya terror, saya kuat, saya mempunyai kuasa, ya. Saya ini mempunyai itu. Bukan, ya, bukan maksudnya untuk beradu kekuatan. Okey, apa yang kita perlu dalam alternative dispute resolution ini, kaedah alternatif terhadap penyelesaian pertikaian tanpa melibatkan litigasi, iaitu cepat, murah, sukarela dan perhubungan terjaga. Ini yang dipanggil sebagai alternative dispute resolution. Ya, perkara ini perlu yang boleh diselesaikan tanpa melibatkan litigasi. Okey, aturan kaedah dia, ianya mungkin boleh dilakukan secara formal atau juga tidak formal atau juga secara sukarela. Okey, maksudnya di peringkat awal seperti mana saya cakap saya cakapkan sebelum ini, di peringkat awal adalah di peringkat rundingan, iaitu perbincangan di antara kedua-dua pihak, ya. Kalau katakan pertikaian di antara si A dan B, mereka harus berunding secara bersama di antara mereka bagi mencari satu titik penyelesaian atau noktah kepada pertikaian yang diwujudkan. Okey, seterusnya jika sekiranya rundingan tadi gagal, kedua-dua pihak masih berkeras, saya betul, saya tidak bersalah, you bersalah. Jadi kita pergi ke peringkat seterusnya iaitu peringkat mediasi. Okey. Biasanya peringkat mediasi, rundingan masih melibatkan kedua-dua pihak dengan bantuan pihak ketiga yang neutral. Biasanya kalau saya panggil, mediasi ini, mediator ini adalah selalunya COB lah, ya. Kalau di peringkat saya di Majlis Perbandaran Ampang Jaya, sekiranya tidak ada satu penyelesaian di antara rundingan tadi, ya, JMB tidak dapat menyelesaikan, kedua-dua pihak juga tidak dapat menyelesaikan, saya akan panggil, pihak COB akan panggil pihak-pihak berkaitan untuk duduk semeja untuk berbincang, untuk mencari apa isu sebenar dan apa langkah penyelesaian kepadanya. Sebab mungkin JMB tadi, sebab jiran mereka juga, so mereka rasakan mungkin JMB akan berpihak kepada A, mungkin JMB akan berpihak kepada B. Jadi mereka rasakan tidak adil. Jadi apabila dipanggil di peringkat mediasi, mediatornya adalah merupakan COB yang merupakan neutral. Dia tak tahu, ya, dia tak kenal siapa pengadu, siapa yang bertelingkah. Ya, jadi COB mungkin akan dapat membantu sebersedikit apakah penyelesaiannya, ya. Mungkin ada perkara-perkara itu yang telah terang dan jelas diperuntukkan dalam Akta Pengurusan Strata, ya, 2013 Akta 757. Jadi mungkin bila sampai di peringkat mediasi itu, perkara itu telah terang dan dapat diselesaikan terus, tidak perlu lagi berlanjutan, ya. Sekiranya ianya tidak dapat, itu saya cakap di peringkat mediasi dan juga konsilasi. Mediasi itu tidak semestinya, mediator itu tidak semestinya COB. Mungkin pihak neutral itu mungkin juga boleh, kalau di peringkat pihak berkuasa tempatan, mungkin boleh panggil kepada ahli-ahli majlis atau yang berhormat, adun atau yang berhormat ahli parlimen untuk menjadi mediator kepada penyelesaian ini. Okey, sekiranya ianya tidak dapat diselesaikan di peringkat mediasi dan juga konsilasi, okey, peringkat yang terakhir yang boleh dibuat adalah membawa perkara atau pertikaian berkenaan ke Tribunal Pengurusan Strata. Okey, biasanya ianya dijalankan di peringkat Tribunal Pengurusan Strata ini adalah terletak di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan ianya pemfailan itu dilakukan di peringkat sana, dan ianya akan
diadili, dihakimi oleh kita panggil dia sebagai President Tribunal, which is President Tribunal adalah terdiri pada mereka yang mempunyai latar belakang guaman. Jadi mereka ini akan melihat kepada isu dan masalah berkenaan dan mereka akan memberi satu keputusan kehakiman, judgement atau kita panggil arahan kehakiman, apakah yang perlu dilakukan, siapa yang perlu melakukan atau siapa yang dia tidak menyatakan siapa yang bersalah, siapa tidak bersalah, tapi dia akan memberi satu solusi untuk menyelesaikan pertikaian yang berkenaan. Okay. Next kita akan tengok apa kebaikan rundingan antara kebaikan yang bila kita tengok di peringkat rundingan itu sendiri, cost dia adalah efektif, dia tak melibatkan apa-apa cost sebab melibatkan cost ILEO saja. Ia melibatkan masa yang singkat, ianya tidak kompleks, ianya dijalankan secara tertutup dan menjaga hubungan. Kawalan yang tinggi itu maksudnya sebab ianya berada di kawasan melibatkan mereka-mereka yang tertentu sahaja. Ianya adalah merupakan tidak formal. Ia mungkin sesi luahan, sesi santai-santai sahaja. Ianya adalah dilakukan secara voluntary. Apa pula kelemahan kalau di peringkat rundingan ini? Ianya bergantung yang amat tinggi pada kerjasama kedua-dua pihak. Kalau kepada CA sahaja yang memberi komitmen tetapi CB tidak memberi komitmen, ianya tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Ianya juga tidak terikat dengan mana-mana ikatan undang-undang. Selain itu juga bagi peringkat konsilasi pula, kita boleh tengok kebaikan di peringkat konsilasi. Ianya macam seperti mana rundingan tadi, ianya murah. Murah, memang tak melibatkan kos lah. Ianya diadakan secara tertutup, ianya melibatkan pandangan penyelesaian dari sudut pakar, mungkin tadi daripada COB, mungkin tadi daripada mungkin COB akan panggil pihak-pihak berkaitan, mungkin accountant yang bertauliah, mungkin juru teknik yang bertauliah, mungkin juru ukur bangunan yang bertauliah, mungkin arkitek yang bertauliah. And then ianya adalah berdasarkan keputusan terdahulu dan ada pembuat keputusan dari pihak ketiga, iaitu mungkin COB tadi menjadi pemutus dasar atau pemutus keputusan ke atas pertikaian berkenaan. Kelemahan dia, ianya tiada ikatan undang-undang melainkan melibatkan punca kuasa yang ada yang ada di dalam akta lah, yang diberikan kepada COB, dan perhubungan adalah mungkin boleh perhubungan boleh tercalar lah. Mungkin CA tak rasa puas hati dengan keputusan yang dia buat, dia rasakan COB mempunyai berat sebelah kepada CB. So dia akan lihat pada COB ini tidak memberi satu keputusan atau yang adil atau pertimbangan yang adil lah. Seterusnya di peringkat tribunal pula. Apa kebaikan di peringkat tribunal? Biasanya keputusan ada ikatan undang-undang. Ini maksudnya dia mengikat kepada keputusan yang diberikan. Sekiranya ianya gagal dilakukan, ianya tidak dilakukan seperti mana yang telah diperintahkan, ianya boleh akan menjadi, kita akan kenali sebagai Inkar Award. Bila Inkar Award, ianya akan diserahkan kepada COB untuk membuka kertas siasatan, dan sekiranya ianya berkaitan dengan apa-apa jua pendakwaan yang boleh didakwa atau penalti yang ada di dalam akta pengurusan strata atau peraturan-peraturan pengurusan strata, ianya boleh dikenakan ke atas mereka yang Inkar Award tadi. Maksud tidak melakukan apa yang telah diputuskan oleh tribunal. Sekiranya ianya melibatkan perkara yang boleh dipenaltikan dalam akta, ianya murah RM100 saja sekali pemfailan. Lebih singkat dari litigasi, mungkin lebih singkat dan mungkin juga akan berlanjutan. Itu terpulang kepada President Tribunal lah. And then kawalan adalah terhad, ada pembuat keputusan iaitu President Tribunal lah. Kelemahan dia ialah dijalankan secara terbuka sebab kita panggil dia sebagai open court. Open court, and then dia remedy adalah terhad. Dia terhad kepada pemfailan kepada 200,000 sahaja. Keputusan tidak boleh dirayu, ianya adalah muktamad, dan keputusan boleh juga dicabar di peringkat mahkamah. Kalau rasa tak puas hati apa yang Presiden buat keputusan, boleh dibawa ke peringkat mahkamah. Litigasi. Di peringkat litigasi pula, ini adalah di peringkat yang lebih tinggi lah, maksudnya tak puas hati dengan keputusan tribunal, boleh filekan atau cabarkan di peringkat mahkamah. Ini adalah melibatkan ikatan undang-undang. Ianya bebas,
ianya terbuka oleh kawalan oleh saksi dan juga keputusan boleh dirayu di peringkat sehingga peringkat rayuan mahkamah rayuan. Okey, kelemahan dia ianya tiada privacy dan kerahsiaan. Maksudnya orang akan tahulah apa yang berlaku di antara si A dan si B pertikaian tu. Mungkin pertikaian yang remeh, orang akan cakap benda kecil pun nak dibawa sampai ke peringkat mahkamah And then kos yang tinggi, of course lah you nak kena hire lawyer, nak kena hire peguam and then ada kos-kos tertentu dia. Okey, ia akan melibatkan tempoh yang panjang dan juga boleh menjejaskan hubungan di antara pihak Of course Okey, sebagai rumusan ke atas apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, kita faham dalam hidup kita memang kita akan rasakan kita sentiasa betul, tetapi sebenarnya kita salah. Dalam 100% dalam diri kita, mungkin kita cuma lengkap kepada 70 hingga 80% sahaja, tapi tidak mencapai 90%. Apakah kita telah merasakan bahawa kita mencapai 70% atau 80%, ianya memberikan skor A. Kalau periksa tu 80% skor A. Adakah kita merasakan diri kita lengkap, diri kita perfect, diri kita sangat baik? Itu kita sendiri yang kena cerminkan diri kita sendiri. Okay? Apabila kita hidup berjiran, especially di kawasan pemajuan berserata, kita faham pelbagai tingkah laku, pelbagai ragam, pelbagai cara memang akan berlaku. Tapi ada juga satu skim pemajuan berserata itu hidup dengan harmoni. Ianya bergantung kepada bagaimana sesuatu pengurusan itu dapat mengharmonikan setiap pemilik petak atau semua pemilik petak itu sendiri. Mungkin melalui penganjuran program-program yang boleh mengeratkan silaturahim di antara semua pemilik petak itu sendiri. Mungkin hubungan di antara JMB, MC dan juga Persatuan Penduduk itu seharusnya selari, bukannya berlawanan di antara satu sama lain. Mungkin pihak JMB, MC boleh menggunakan pihak Persatuan Penduduk ini untuk mewujudkan program-program yang boleh meletakkan satu hubungan yang erat di antara setiap pemilik petak itu sendiri. Selain pengawalan di antara pengawalan secara bersama oleh JMB, pengurusan dan juga sama ada persatuan ataupun JMB atau MC itu sendiri, di dalam akta itu sendiri dia telah mengawal tanggungjawab pemilik seperti mana yang digariskan dalam jadual ketiga di bahagian ketiga, iaitu pemilik. Terus dia cakap kepada kewajipan pemilik, larangan untuk pemilik, larangan kacau ganggu, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan harta bersama, apa juga saya ingin petik salah satu yang terdapat di dalam jadual ketiga di bahagian ketiga itu, iaitu perkara yang saya rasa mungkin masalah yang sering kali yang ada terjadi dekat strata ini. Pertama ialah penyimpanan haiwan. Okey, sebab di dalam akta tu sendiri dia dah jelas dia cakap, dalam bangunan yang digunakan untuk tujuan kediaman atau tempat tinggal, pemilik hendaklah tidak menyimpan apa-apa haiwan tertentu dalam petaknya atau atas harta bersama yang boleh menyebabkan kegusaran atau kacau ganggu kepada pemilik lain. Yang ni ataupun yang boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan atau kesihatan pemilik lain. Jadi saya rasa memang dalam akta tu dia dah jelas cakap, tak boleh menyimpan haiwan, memang. Tapi perkara ini adalah perkara-perkara yang normal, yang sering kali terjadi di kawasan strata. Jadi kalau nak betul-betul you nak jaga, you nak bela haiwan itu yang tidak mendatangkan kegusaran lah, tidak mendatangkan bahaya, ataupun biar jaga itu dalam keadaan yang terkawal, yang tidak mendatangkan kacau ganggu kepada pemilik petak yang lain. Jadi kalau bela kucing, janganlah sampai bau najis itu sehingga mengganggu ketenteraman jiran yang di sebelah. Yang nak makan pun tak lalu sebab bau najis. Yang sama juga kalau bela haiwan seperti anjing. Anjing, janganlah dibiarkan anjing itu menyalak sepanjang masa sehingga mengganggu ketenteraman. Jadi kalau
kalau lagi satu, hormatlah privacy pemilik petak yang lain. Kita jangan bawa haiwan peliharaan kita di kawasan harta bersama, sebab harta bersama itu dikongsi secara bersama, bukan hak milik mutlak kita. Ianya sama juga dengan kes kebocoran antara tingkat. Apa berlaku? Biasanya pemilik petak ni yang menyebabkan kebocoran tu dia tak akan mengaku. Bocor tu bukan datang daripada rumah saya. Tapi you kena bagi kebenaran kepada pihak pengurusan untuk masuk. Dia akan siasat sekiranya kebocoran itu datangnya daripada harta, mungkin main pipe yang utama, pengurusan perlu masuk untuk membuat pembaikan. Sekiranya ianya disebabkan oleh petak itu sendiri, so pemilik petak itu kena bertanggungjawab lah. Jadi apa yang dilakukan selalunya di peringkat saya, di Majlis Perbenaran Panjaya, kita sekiranya ada pertikaian seperti ini, kita akan masuk sebagai mediator. Kita akan pergi lawat periksa bersama-sama dengan pihak pengurusan dan juga pihak pemilik petak untuk kita terangkan apa tanggungjawab dia, apa yang perlu dia buat, apa kerjasama yang perlu diberikan. Jadi saya rasa benda-benda ni adalah benda-benda yang secara asas yang perlu diketahui oleh setiap orang, setiap pemilik petak apabila mereka berada di dalam kawasan kejiranan skim strata. Sebab of course kita tahu kawasan kejiranan skim strata ni adalah melibatkan petak yang banyak dalam bilangan yang mungkin melebihi daripada 100 petak. Jadi dalam 100 petak itu mungkin ada 100 perangai, macam-macam perangai. Jadi sikap maturity atau sikap prihatin atau sikap hormat menghormati itu perlu ada. Yang paling penting sekali saya cakap, hormat menghormati, sikap bertolak ansur, dan yang paling utama sekali sikap bekerjasama itu yang harus dipupuk di antara setiap pemilik petak itu sendiri. Okey, baik. Saya rasa cukup setakat itu saja. Saya serahkan semua kepada Amiza untuk sekiranya terdapat sebarang soalan yang boleh diutarakan oleh penonton. Terima kasih. Okey, baik. Okey. Terima kasih Surveyor Rose Izhar kerana sudi berkongsi info bersama kami. Okey, baik. Semoga kita dapat tingkatkan ilmu tentang topik ini. Jadi sekarang kita akan beralih ke sesi soal jawab. Bagi mereka yang mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada panel kami, sila tuliskan soalan anda di ruangan komen di bawah. Jadi sekarang ni kita ada beberapa soalan daripada, kalau saya tengok di sini saya akan pilih daripada Cinta Hati Dia. Alright. Jika berkaitan parking yang di bahagian common area management, berhak atau tidak jika pihak management untuk gunakan bagi mengikut rancangan management seperti disewakan kepada penduduk atau sebagainya? Saya serahkan kepada Encik. Okey, kalau tempat letak kereta itu merupakan, macam saya cakap tadi, tempat letak kereta merupakan ianya sekiranya melibatkan harta bersama, sekiranya ianya untuk digunakan untuk sewaan kepada mungkin pemilik petak yang lain yang perlukan petak parking yang lebih, jadi ianya boleh dilakukan, tetapi perlu menerusi langkah-langkah yang tertentu, di antaranya membawa masuk ke dalam mesyuarat agung tahunan, untuk mendapatkan persetujuan daripada semua pemilik petak lah untuk disewakan, sebab pertama takrifan dia adalah dimiliki secara bersama. Jadi keputusan itu tidak boleh dibuat di peringkat jawatankuasa sahaja, tapi perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung secara tergempar, luar biasa, mesyuarat agung luar biasa. Ianya perlu mendapat di-endorsekan atau di dalam suatu minit mesyuarat, dan ianya boleh dilaksanakan pada peringkat berikutnya lah. Sekiranya ianya dikenakan charge, perlu dimasukkan dalam undang-undang kecil, sesuatu skim itulah. Okey, baik. Saya harap sedikit sebanyak dapat menjawab soalan daripada Cinta Hati Dia, ya. Okey. Seterusnya, ini adalah soalan sambungannya daripada Cik Kelvin Yu. Saya keluarkan soalan pertama dulu. Jika servis lift semua selalu rosak, apa owner boleh buat? Sudah boleh buat. Sudah komplain JMB office, COB, DUN, semua buat tak tahu je. Maintenance fee bayar tak pernah miss.
Saya tunjukkan soalan seterusnya daripada Cik Kelvin Yu. JMB office tak mau repair service lift. Apa owner boleh buat ya? Saya serahkan kepada Surveyor Isa. Okey, saya tak pasti apa sebab JMB tak nak repair service lift. Mungkin antara faktor dia adalah jumlah kutipan penyelenggaraan itu tidak mencapai suatu jumlah yang mencukupi untuk penggantian. Mungkin spare part lift ni kita faham bukan harga yang murah-murah ya. Ianya perlu melibatkan kos yang tinggi. Mungkin Mr. Kelvin, you bayar tiap-tiap bulan ya. It's unfair for you lah ya bila orang lain tak bayar tapi you terpaksa tanggung bersama. Jadi perkara ini perlu dilihat. Saya tak tahu apa faktor sebenarnya tapi saya beranggapan bahawa jumlah kutipan yuran penyelenggaraan itu tidak mencapai satu tahap yang memuaskan untuk JMB tanggung bagi penyelenggaraan lift berkenaan ataupun baiki lift berkenaan atau penggantian lift berkenaan. Tapi apa yang saya boleh cadangkan, sekiranya tidak mampu ya, mungkin kita ada program-program yang ada program-program bantuan daripada pihak kerajaan ya. Boleh mohon di peringkat KPKT kita ada tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia yang boleh dimohon. JMB boleh mohon melalui COB di PBT lah ya untuk antara untuk bantu mereka baiki ataupun bertukar lift berkenaan lah. Ini yang saya boleh bantulah ya. Tapi yang secara konkretnya mungkin saya faham mungkin kutipan tu tak cukup untuk cover repair lift tapi cuma cukup untuk bayar benda lain lah, mungkin untuk security service, untuk cleaning services, tapi bila sampai di peringkat lift tak boleh mencapai amount yang dikehendaki untuk buat pergantian alat ganti lift berkenaan ataupun tukar ganti terus lift berkenaan. Okey, baik. Terima kasih Surveyor Isha. Semoga sedikit banyak dapat membantu Cik Kelvin Yu tentang soalan tersebut. Jadi saya teruskan dengan soalan seterusnya daripada Cik Nazliana Nazarudin. Apakah punca yang menyebabkan pertikaian? Silakan. Okey, kalau kita tengok balik di peringkat awal tadi ya, apa punca-punca dia? Okey, di antara punca dia kurang sikap toleransi, kurang sikap kerjasama, kurang sikap hormat menghormati. Jadi itu seperti mana kita cakap lah, dalam setiap dalam diri kita, dalam diri manusia ni kita ada sikap ego. Ya, kita akan sentiasa rasakan diri kita betul walaupun benda tu salah. Jadi kita kena tone down, kena kurangkan sikap ego itu, kita kena terima apa jua yang orang sampaikan tu sekiranya ianya adalah memang apa yang kita buat tu adalah salah. Tapi sekiranya kita tak buat, kita ada hak untuk menafikan, tetapi perlu guna saluran-saluran yang tertentu lah. Mungkin kita perlu memberikan bukti-bukti tertentu, saya tak buat benda ni tapi ianya merupakan satu tuduhan atau merupakan satu kesilapan ya. Jadi pertikaian itu harus pertikaian itu tak wujud sekiranya kita ada sense of belonging tadilah. Kita rasakan tempat yang kita tinggal itu adalah seperti tempat yang selesa bagi kita. Dalam term kita sentiasa pakai rumahku syurgaku ya. Baik. Terima kasih Surveyor Isha. Seterusnya kita teruskan kepada soalan daripada Cik Carson Chin. Apakah proses atau kaedah bagi membantu menyelesaikan pertikaian? Silakan. Okey. Tadi saya ada share sikit ya beberapa kaedah yang boleh dilakukan, antaranya kaedah rundingan di antara mereka yang mempunyai pertikaian, di antara CA dan juga CB. Rundingan yang pertama adalah di kedua-dua pihak dulu. Jika ianya tidak dapat diselesaikan, ianya boleh diteruskan ke peringkat mediasi. Mediasi ini adalah melibatkan tiga pihak. Dua pihak yang mempunyai pertikaian dan ianya dimediatekan atau mediator dia adalah pihak yang neutral. Pihak ketiga adalah mereka yang tidak ada langsung, yang tidak tahu, tidak kenal langsung mereka yang yang mempunyai pertikaian ini. Sekiranya tidak dapat diselesaikan di peringkat mediasi, ianya boleh dibawa kepada konsiliasi. Konsiliasi tadi adalah mungkin ke peringkat COB ya. COB akan panggil untuk lihat apakah masalah sebenar. Sekiranya masalah itu adalah berkaitan direct secara langsung memang apa yang telah ditetapkan dalam akta, so pihak COB boleh terus membuat keputusan di situ. Ya, memang you kena patuh. Ya, ini adalah seperti mana yang telah diperuntukkan dalam akta. Sekiranya
masih lagi tak dapat diselesaikan di peringkat konsiliasi, okay, pihak yang membuat yang mempunyai pertikaian ini boleh bawa kepada peringkat tribunal, tribunal pengurusan strata, yang mana mereka boleh memfailkan perkara berkenaan di peringkat tribunal dan keputusan akan dibuat oleh presiden tribunal dan satu ikatan undang-undang atau ikatan perintah di situ, siapa yang perlu buat, siapa yang dia bukan lebih kepada siapa yang bersalah atau tidak bersalah, tetapi lebih kepada mencari satu titik noktah atau penyelesaian apa keputusan yang perlu, siapa yang perlu buat. Katakan kebocoran tertingkat, memang si A punya rumah yang menyebabkan si B punya si A yang menyebabkan kebocoran, so si A kena baiki, macam itulah. So kalau masih lagi tak dapat selesai, di peringkat akhir adalah membuat satu pemfailan di mahkamah sivil lah, di peringkat lebih tinggi mahkamah lah. Okey, baik. Maksudnya di sini dia adalah mengikut peringkat lah bagi menyelesaikan pertikaian. Okey, berharap agar dapat menjawab sedikit sebanyak tentang soalan tadi. Seterusnya, saya rasa ini adalah soalan terakhir daripada Cik Naufal Anik. Adakah ahli jawatan kuasa mempunyai hak untuk masuk ke unit yang menjadi punca masalah dalam skim strata bagi menyelesaikan pertikaian? Silakan. Okey, dia kena tengok juga apa pertikaian itu. Okey, maksud mempunyai hak untuk masuk tu, let's say kalau macam saya cakap tadi, kalau ianya melibatkan kebocoran antara tingkat, okey, dia perlu masuk kepada unit yang menyebabkan kebocoran tu untuk cari punca kepada kebocoran tu. Mungkin perpaipan yang ada dalam unit tu yang menyebabkan kebocoran. Mungkin ianya merupakan paip utama. Paip utama adalah merupakan tanggungjawab JMB atau MC itu untuk membuat perbaikan. Tapi sekiranya mungkin ianya melibatkan sanitary ataupun dalam toilet, mungkin perkara itu pemilik petak sendiri yang kena buat. Tapi kalau macam pertikaian lain, let's say lah kalau katakan you memang saya tak puas hati dengan jiran saya sebab buat bising, saya tak ada hak untuk masuk ke unit berkenaan untuk cakap saya nak bagi amaran, saya nak cakap you yang buat bising. Jadi apa tindakan pertama, pihak pengurusan boleh keluarkan notis dulu. Keluarkan notis kepada pihak yang mendatangkan kegusaran tadi, maksudnya yang buat bising tadi, menyatakan bahawa telah mendapat aduan daripada pemilik petak bahawa daripada pemilik petak lah bahawa you telah mendatangkan kacau ganggu kepada pihak yang lain. Tetapi sekiranya macam haiwan tadi pun lah sama, JMB pun tak boleh nak masuk untuk rampas haiwan. Memang dalam akta tu dia dah cakap you tak boleh mempunyai haiwan peliharaan. Tetapi dia tak ada cakap dengan jelas apa tindakan yang boleh diambil. Cuma ianya berkait balik dengan undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan. Siapa yang punya kuasa untuk masuk ke unit. Jadi kalau di peringkat PBT itu sendiri, of course kita faham kalau ia sama juga kes macam denggi, Aedes. Siapa yang masuk ke unit untuk check Aedes dan siapa yang boleh keluarkan compound. So kita faham ianya adalah inspektor kesihatan. Jadi kalau macam kes haiwan tadi, sekiranya ianya di kawasan harta bersama, mungkin JMB boleh ambil tindakan di situ. Tapi untuk masuk unit tu, saya tidak rasa JMB mempunyai kuasa untuk masuk unit. Saya harap yang ini boleh menjawab lah sedikit. Okey, baik. Terima kasih Surveyor Roziha. Dan terima kasih kepada semua kerana memberikan soalan. Harap sedikit sebanyak dapat membantu menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, jadi di sini saya rasa ini adalah pengakhirnya. Setakat sini saja. Tetapi sebelum itu, sebelum saya menutup tirai, izinkan saya untuk menjemput semua untuk sertai konferensi pertama kami yang bertajuk Strata Conference 2022. Saya akan saya menjemput semua untuk hadir atau sertai konferensi pertama kami yang bertajuk Strata Conference 2022, Strata Management Trends that will shape 2023 pada 29 November 2022 yang bertempat di Armada Hotel Petaling Jaya. Jadi sekiranya anda berminat untuk sertai konferensi 22 kami, sila scan atau imbas QR code yang tertera di skrin, dan boleh buat pendaftaran bersama dengan kami. Jadi sampai sini saja episod kali ini.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Surveyor Ros Ishak dan terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih.